Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Najwa dalam Fizik Tingkatan 4 KSSM bagi bab yang kelima, gelombang, untuk subtopik 5.3 pantulan gelombang. Ya, subtopik 5.3 pantulan gelombang. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid boleh menghuraikan pantulan gelombang dari aspek sudut tuju I, sudut pantulan R, panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V dan arah perambatan gelombang. Seterusnya, murid juga boleh melukis gambar rajah untuk menunjukkan pantulan gelombang air satah bagi pemantul satah. Yang ketiga, murid boleh mewajarkan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah melibatkan pantulan gelombang. Okey, terdapat beberapa istilah penting dalam subtopik pantulan gelombang iaitu kamu kena tahu berkaitan dengan muka gelombang satah dan juga muka gelombang membulat. Seterusnya, kita kena tahu berkaitan dengan puncak dan juga lembangan. Yang ketiga, radas yang digunakan dalam makmal untuk mengkaji pantulan gelombang iaitu tangki riak yang ada pemantul satah. Ataupun di sekeliling atau di persekitaran kita ada benteng di tepi pantai. Dan yang terakhir, kena tahu istilah yang penting dalam subtopik kali ini iaitu sudut tuju, sudut pantulan, muka gelombang tuju dan juga muka gelombang pantulan. Okey, semasa di tingkatan 1 dan 2 dahulu, anda telah mempelajari bahawa cahaya dan gelombang bunyi boleh dipantulkan. Okey, semua gelombang menunjukkan fenomena pantulan. Jom kita imbas QR code dalam buku teks muka surat 188 untuk menonton video perambatan gelombang pantulan. Jom kita saksikan sama-sama video perambatan gelombang pantulan. Trick for these surfers was to catch the first wave and then transition, catch the original incoming wave and ride that back to shore. But a lot of them just kept getting wiped out by the double peak. Okey, kita baru sahaja menonton gelombang laut dipantul oleh benteng. Jadi di sini maksudnya gelombang laut apabila terkena benteng ia akan dipantulkan. Apa maksud pantulan gelombang? Pantulan gelombang ialah pembalikan gelombang semasa dihalang oleh suatu penghalang ataupun pemantul. Apabila kita sebut pantulan, ianya adalah pembalikan. Pantulan gelombang ialah pembalikan gelombang. Kenapa ianya dibalikkan semula? Kerana dihalang oleh suatu penghalang yang besar ataupun suatu pemantul. Apabila terkena penghalang ataupun pemantul, gelombang tuju akan dipantulkan ataupun dibalikkan semula. Perhatikan gambar rajah yang menunjukkan gelombang satah air yang dihasilkan apabila sebatang kayu lurus bergetar contohnya dengan menyentuh permukaan air pada satu frekuensi yang tertentu. Garis AB dan juga CD masing-masing adalah garis lurus yang menyambungkan titik-titik yang berada pada puncak gelombang. Garis-garis tersebut dikenali sebagai muka gelombang. Jadi, apa maksud muka gelombang? Muka gelombang ialah garis yang menyambungkan titik-titik sefasa dalam suatu gelombang. Ianya berada pada jarak yang sama dari sumber getaran dan titik ini mempunyai sesaran yang sama. Apabila kita sebut titik yang sefasa, ianya bererti kedudukan di mana titik-titik dalam satu gelombang bergetar pada arah yang sama dan juga nilai sesarannya adalah sama. Kita perhatikan ya. Puncak membentuk satu jalur yang cerah. Puncak membentuk satu jalur yang cerah. Manakala jalur gelap adalah lembangan. Perhatikan gambar rajah yang menunjukkan mekanisme pembentukan jalur cerah dan jalur gelap oleh sinar cahaya. Apabila penggetar bergetar di permukaan air, gelombang air dijanakan. Cahaya yang dipancarkan melalui riak-riak diperhatikan sebagai jalur cerah adalah
puncak. Manakala lembangan adalah jalur yang gelap. Okey, jadi di sini jalur cerah di kedudukan puncak menumpukan cahaya seperti kanta penumpu. Okey, perhatikan di puncak cahaya menumpu di suatu tempat. Jadi bila cahaya ni banyak suatu tempat, dia akan membentuk jalur yang cerah. Okey, di kawasan puncak. Manakala di kawasan lembangan, okey, ianya cahaya akan menjadi mencapah. Okey, mencapah tu maksudnya cahaya akan menjauhi antara satu sama lain. Jadi cahaya yang sampai ke skrin adalah sedikit, ianya akan membentuk jalur yang gelap. Jadi bila jalur gelap tu maksudnya lembangan, manakala jalur cerah adalah jalur yang puncak, ya. Jalur cerah adalah puncak, manakala jalur gelap adalah lembangan. Okey, terdapat dua jenis muka gelombang, iaitu muka gelombang satah dan yang kedua muka gelombang membulat. Okey, muka gelombang satah dihasilkan oleh gelombang yang lurus. Manakala muka gelombang membulat dihasilkan oleh gelombang membulat. Okey, perhatikan gambar rajahnya. Di sini menunjukkan arah perambatan gelombang. Okey, anak panah bagi gelombang ni adalah arah perambatan gelombang. Ianya adalah berserenjang. Bila kita sebut berserenjang, maksudnya dia adalah bersudut tepat. Okay? Arah perambatan gelombang adalah berserenjang ataupun bersudut tepat ataupun bersudut 90 darjah dengan muka gelombang. Dan satu lagi, panjang gelombang lambda. Okay? Lambda, panjang gelombang adalah sama dengan jarak di antara muka gelombang yang berturutan. Maksudnya panjang jarak di antara dua muka gelombang yang bersebelahan ataupun yang berturutan. Itu maksudnya lambda ataupun panjang gelombang. Okay? Panjang gelombang adalah jarak di antara dua muka gelombang yang berturutan. Dan muka gelombang mestilah serenjang dengan arah perambatan gelombang. Kita kaji pantulan gelombang bagi gelombang air satah. Okay, kita gunakan tangki riak di makmal untuk menjanakan gelombang air bagi tujuan mengkaji gelombang. Okay, tangki riak ni digunakan juga untuk mengkaji fenomena pembiasan gelombang, interference dan juga pembelauan gelombang. Jadi untuk kajian pantulan gelombang, radas yang penting untuk susunan tangki riak adalah pemantul satah. Okey, pemantul satah ni kita letakkan di dalam tangki riak, okey, di hadapan penggetar yang disambungkan dengan bekalan kuasa. Okey, apabila kita hidupkan penggetar ini dengan frekuensi tertentu, okey, penggetar ini akan bergetar, ia akan menjanakan gelombang dan menghasilkan riak-riak air. Okey, riak-riak air ni kita boleh perhatikan akan membentuk jalur yang gelap, jalur yang cerah di bawah. Okay, dan kita boleh lakarkan dia punya corak dia pada kertas putih di bawah tangki riak tersebut. Jadi di sini apabila penggetar digetarkan, air akan merambat ke arah pemantul satah. Dan setelah terkena pemantul satah, kita perhatikan dia punya sudut tuju, sudut pantulan, panjang gelombang tuju dan panjang gelombang pantulan untuk mengkaji pantulan gelombang bagi gelombang sebelum dan selepas pantulan. Kita bincangkan keputusan aktiviti pantulan gelombang tadi. Okey, gambar foto yang dipaparkan menunjukkan pantulan gelombang air satah dalam tangki riak. Okey, perhatikan muka gelombang 7 bergerak ke arah pemantul satah dengan satu arah perambatan gelombang. Okey, apabila gelombang 7 tadi terkena pemantul satah, arah perambatannya berubah ke suatu arah yang lain. Okay, dan di sini dapat diperhatikan muka gelombang pantulan. Okay, daripada pemerhatian ini, jika kita lukis gambar rajah pantulan gelombang, kita dapat perhatikan muka gelombang 7 satah ni, okay, dia menuju ke arah pemantul satah, dia akan dibalikkan
mengalihkan arah perambatannya ke satu arah yang lain dan dapat diperhatikan muka gelombang pantulan. Jadi, apa maksud gelombang tuju dan gelombang pantulan? Gelombang tuju ialah gelombang yang menuju ke pemantul. Manakala gelombang pantulan adalah gelombang yang telah mengalami pembalikan daripada pemantul itu. Okey. Gelombang tuju dan gelombang pantulan kita perhatikan di sini. Okey, gelombang tuju dia menuju dengan satu sudut I dan dia terpantul dengan satu sudut R. Jadi apa maksud I dan R tersebut? I adalah sudut tuju, manakala R adalah sudut pantulan. Okay, sudut tuju I adalah sudut antara gelombang tuju dengan garis normal. Okay, perhatikan di sudut tuju dia. Antara gelombang tuju dengan garis normal. Manakala sudut pantulan adalah sudut di antara gelombang pantulan dengan garis normal. Okay, di sini sudut R-nya. Okay, ingat betul-betul I antara tuju dengan normal, manakala R antara pantulan dengan normal. Jadi sudut I itu adalah sudut tuju, manakala R adalah sudut pantulan. Okay, daripada aktiviti tadi, kita boleh lihat kesan pantulan ke atas ciri-ciri gelombang. Okay, ciri yang pertama diperhatikan sudut tuju dan sudut pantulan. Okay, selepas pantulan gelombang, didapati sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okay, maksudnya di sini sudut tuju I sama dengan sudut pantulan R. Okay, seterusnya bagi panjang gelombang lambda, frekuensi F dan laju gelombang V, hasilnya selepas pantulan gelombang ianya tidak berubah. Maksudnya kesemua ketiga-tiga kuantiti ini sama sebelum sama dengan selepas. Iaitu bagi panjang gelombang, lambda 1 sama dengan lambda 2. Maksudnya panjang gelombang sebelum pantulan sama dengan panjang gelombang selepas pantulan. Okay, seterusnya perbandingan frekuensi juga tidak berubah. Jadi F1 sama dengan F2. Okay, frekuensi sebelum pantulan sama dengan frekuensi selepas pantulan. Dan yang ketiga untuk perbandingan laju gelombang juga tidak berubah. Jadi di sini V1 sama dengan V2. Okay, laju gelombang sebelum pantulan sama dengan laju gelombang selepas pantulan. Dan akhir sekali untuk arah perambatan gelombang. Okay, arah perambatan gelombang berubah mengikut keadaan sudut tuju yang sama dengan sudut pantulan. Okay, arah perambatannya sahaja yang berubah mengikut sudut tuju yang berubah. Yang lain kuantiti ketiga-tiga kuantiti panjang gelombang, frekuensi dan laju gelombang tetap sama. Kita melukis gambar rajah pantulan gelombang air. Okay, rajah yang diberi menunjukkan muka gelombang satah menuju ke arah pemantul satah bagi satu gelombang air. Okay, terdapat 4 langkah untuk melukis gambar rajah ini. Kita perhatikan caranya untuk melukis gambar rajah ya. Yang pertama, kita lukis arah perambatan gelombang tuju ke arah pemantul satah. Okay, perlu diingatkan arah gelombang tuju adalah bersudut tegak ataupun berserenjang dengan muka gelombang tuju. Okay, setelah terkena pada pemantul satah, yang kedua kita lukis garis normal. Okay, garis normal ni kita lukis putus-putus. Okay, pada sampai dekat pemantul satah. Okay, seterusnya yang ketiga kita lukis arah perambatan gelombang. Okay, cara untuk melukis arah perambatan gelombang, kita mesti merujuk kepada sudut tuju I dan juga sudut pantulan R. Okay, daripada hukum pantulan yang telah kita pelajari, I sama dengan R. Okey, contohnya untuk gambar rajah ni katakan I-nya bersudut 30 darjah. Jadi, R-nya juga bersudut 30 darjah. Okey, kita gunakan protektor untuk menentukan sudutnya. Jadi, apabila
sudut R telah ditentukan sudutnya sebanyak 30 darjah, maka kita boleh lukis arah perambatan gelombang pantulan. Okey, jadi dah siap arah perambatan gelombang pantulan. Dan yang keempat, kita lukis muka gelombang pantulan. Dan kena ingat, muka gelombang pantulan ni bersudut berapa? Ya, bersudut 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Dan yang penting satu lagi, kita mesti ingat lambda ataupun panjang gelombang bagi gelombang 7, lambda 1 sama dengan gelombang pantulan. Okey, muka gelombang pantulan ni. Okey, maksudnya lambda 1 sama dengan lambda 2. Jadi kita perlu lukis lambda 2 sama nilainya dengan lambda 1. Jadi yang penting dalam lukisan gambar rajah pantulan ni, alat yang digunakan adalah pensel dengan pembaris yang jernih untuk melukis lukisan garisan satah ataupun garisan lurus dan juga protektor untuk menentukan sudut bagi pantulan gelombang air.